Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini kita sambung dengan faktor yang ketiga yang mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas pada elektrod, iaitu jenis elektrod. Jadi yang pertama, jenis elektrod yang digunakan mempengaruhi pemilihan jenis ion untuk dinyah cas seperti yang berikut. A. Jika jenis logam yang digunakan sebagai anode seperti anode kuprum adalah sama dengan jenis ion logam seperti ion kuprum dalam elektrolit, maka yang pertama, di anode atom logam mendermakan elektron dan melarut ke dalam elektrolit untuk membentuk ion logam yang positif. Contohnya kuprum, ini atom, apabila dia mendermakan 2 elektron, dia akan bertukar menjadi ion kuprum 2 positif. Di katod, ion logam yang positif akan menerima elektron dan membentuk atom logam yang terenap pada katod. Contohnya kuprum 2 positif ini bila sampai di katod yang bercas negatif, maka dia akan menerima 2 elektron dan bertukar menjadi atom kuprum semula. Yang ketiga, kepekatan ion logam dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar atom logam mengion untuk membentuk ion logam di anode adalah sama dengan kadar ion logam yang dinyah cas untuk membentuk atom logam lalu terenap pada katod. Jadi itu penerangannya. Keadaan yang kedua, B. Jika jenis bahan yang digunakan sebagai anode seperti anode karbon tidak sama dengan jenis ion logam seperti ion kuprum dalam elektrolit, maka di anode, atom bahan daripada anode tidak akan melarut ke dalam elektrolit. Ion negatif dalam elektrolit pula dinyah caskan di anode. Maksudnya ini ion yang sampai di anode yang bercas positif, ion tersebut akan mendermakan elektronnya dan dia akan bertukar menjadi atom ion tersebut lah, atom bahan ion tersebut. Manakala di katod pula, ion logam yang positif akan menerima elektron dan membentuk atom logam yang terenap pada katod. Yang ketiga, kepekatan ion logam dalam elektrolit akan berkurang kerana ion logam dalam elektrolit dinyah cas selalu terenap pada katod. Saya tengok yang kedua ni, contoh-contoh jenis kesan jenis elektrod terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyah cas pada elektrod dalam elektrolisis argentum nitrat pada jadual 6.4 ini. Okey, sekarang kita tengok dulu pada kolom yang pertama, kita ada elektrolit, ion dan jenis elektrod. Jadi untuk larutan argentum nitrat, ion positifnya adalah ion argentum positif dan juga ion hidrogen. Untuk ion negatif kita ada ion nitrat dan juga ion hidroksida. Dan elektrod yang digunakan adalah argentum. Jadi di anode, iaitu elektrod yang bercas positif, menarik ion-ion negatif nitrat dan juga hidroksida. Yang kedua, ion argentum terbentuk apabila atom argentum di anode mendermakan elektron dan melarut dalam elektrolit sebagai ion argentum. Ion-ion nitrat dan hidroksida tidak akan dinyah caskan. Jadi argentum pada anode terlarut ke dalam elektrolit. Di katod pula, untuk elektrod negatif, menarik ion-ion positif argentum dan juga ion hidrogen. Yang kedua, ion argentum dipilih untuk dinyah cas kerana ion argentum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen. Kedudukan ion argentum lebih rendah berbanding dengan ion hidrogen dalam siri elektrokimia, maka argentum akan terenap pada katod. Siapa yang tak tahu, argentum ni sebenarnya adalah perak. Jadi apa yang dibuktikan di sini, kepekatan ion argentum dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar pembentukan ion argentum di anode adalah sama dengan kadar nyah cas ion argentum untuk menjadi atom argentum terenap pada katod. Jadi ini berlaku kerana kita menggunakan elektrod argentum, dan elektrolitnya juga adalah argentum nitrat. Jadi dalam elektrolit itu sendiri ada argentum
dan elektrod itu juga adalah argentum. Maka di anode apa yang berlaku, atom argentum akan melarut menjadi ion argentum. Okey, keadaan yang kedua, larutan argentum nitrat juga. Jadi ion-ion positif kita ada argentum dan juga hidrogen. Ion negatif kita ada nitrat dan juga hidroksida. Sekarang ni elektrodnya adalah karbon. Jadi pada anode yang bercas positif akan menarik ion-ion negatif, nitrat dan juga hidroksida. Jadi ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas kerana yang pertama, ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion nitrat. Yang kedua, kedudukan ion hidroksida lebih rendah berbanding dengan ion nitrat dalam siri elektrokimia. Dan yang ketiga, gas oksigen akan terhasil pada anode. Jadi di sini tidak berlaku pelarutan ion argentum kerana kita menggunakan elektrod karbon. Okey, pada kathod pula yang bercas negatif, ianya akan menarik ion-ion positif, iaitu argentum dan juga hidrogen. Jadi ion argentum dipilih untuk dinyah cas kerana ion argentum kurang elektropositif berbanding dengan ion hidrogen, dan kedudukan ion argentum lebih rendah berbanding dengan ion hidrogen dalam siri elektrokimia. Jadi kesan dia argentum terenak pada kathod. Jadi kesimpulan ni, kepekatan ion argentum dan elektrolit berkurang kerana ion argentum tidak terbentuk di anode, dan kehilangan ion argentum dalam elektrolit yang dinyah cas untuk menjadi atom argentum terenak pada kathod. Jadi itu penerangannya. Jadi ini membuktikan bahawa jenis elektrod mempengaruhi ion apa yang akan dinyah caskan pada anode dan juga pada kathod lah sebenarnya. Okey, selanjutnya kita tengok eksperimen 6.4 mengkaji kesan jenis elektrod terhadap pemilihan jenis ion untuk dinyah cas pada elektrod. Penyataan masalah, adakah jenis elektrod mempengaruhi pemilihan jenis ion untuk dinyah cas pada anode? Jadi ke hipotesis yang pertama, jika elektrod karbon digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat, maka ion hidroksida dipilih untuk dinyah cas pada anode. Yang kedua, jika elektrod kuprum digunakan dalam elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat, maka ion kuprum, kuprum 2 positif akan terhasil pada anode. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan jenis elektrod sama ada karbon atau kuprum. Bergerak balas hasil elektrolisis pada anode, dimalarkan jenis dan kepekatan elektrolit. Jadi bahan dan radas yang akan kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol pada desimeter padu, kayu uji, bateri, elektrod karbon, elektrod kuprum, wayar penyambung dengan klip buaya, sel elektrolitik, emitter, tabung uji dan Swiss. Jadi sampai tahu ini adalah sel. Keseluruhan bekas ini dinamakan sebagai sel elektrolitik. Dan bekas tadi mesti disambung pada litar elektrik lah. Okey, prosedur susunan radas disediakan dengan mengisikan sel elektrolitik dengan larutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol pada desimeter padu hingga separuh penuh. Yang kedua, sebuah tabung uji diisikan dengan larutan kuprum 2 sulfat 0.1 mol pada desimeter padu hingga penuh dan ditelangkupkan pada elektrod anode pada rajah 6.10. Swiss dihidupkan selama 15 minit. Perubahan yang berlaku pada anode diperhatikan dan dicatatkan. Yang keempat, sebarang gas yang terbebas diuji dengan menggunakan kayu uji berbara. Jadi ini kita nak uji kehadiran oksigen. Kemudian hasil ujian gas diperhatikan dan dicatatkan. Langkah 1 hingga 4 diulang dengan menggantikan elektrod karbon dengan elektrod kuprum. Okey, sekarang kita tengok untuk kolom yang pertama di sini kita ada jenis elektrod. Jadi elektrod yang pertama kita gunakan kedua-duanya karbon. Pada anode, gas yang tidak berwarna terhasil, gas menyalakan kayu uji berbara, maka ini gas oksigen. Pada kathod, mendapan berwarna perang terbentuk, maka ini adalah atom kuprum yang terhasil. Pada elektrolit, kehormatan warna biru elektrolit berkurang. Ini kerana ion yang ada dalam kuprum sulfat tadi telah pun dinyah caskan kepada atom kuprum.
Manakala untuk elektrod kuprum, kuprum dari anod akan melarut ke dalam larutan. Jadi di sini anod bercas positif, jadi oleh kerana kita gunakan elektrod kuprum dan elektrolit juga lah kuprum sulfat, maka atom kuprum akan mendermakan elektronnya dan bertukar menjadi ion kuprum. Dan pada katod mendapan berwarna perang akan terbentuk. Daripada elektrolit, keamatan warna biru elektrolit kekal dan tidak berubah. Ini kerana kuantiti atom kuprum yang melarut menjadi ion kuprum adalah sama dengan kuantiti ion kuprum, jadinya caskan kembali kepada atom kuprum pada katod. Okey, perbincangan. Ion yang terkandung dalam elektrolit ialah ion kuprum 2 positif, ion hidrogen, ion sulfat dan ion hidroksida. Yang kedua, perubahan di anod dan di katod bagi setiap jenis elektrod adalah seperti berikut. Untuk elektrod karbon, oksigen akan dihasilkan di anod, kuprum akan terenap di katod. Untuk elektrod kuprum melarut dari anod ke dalam elektrolit, kuprum terenap di katod. Yang ketiga, ion yang terpilih untuk dinyahcas atau ion yang terhasil di anod dan di katod bagi jenis elektrod adalah seperti yang berikut. Yang pertama, elektrod karbon, ion hidroksida dinyahcas di anod, dan ion kuprum 2 positif dinyahcaskan di katod. Okey, untuk penggunaan elektrod kuprum daripada anod melarut ke dalam elektrolit untuk menghasilkan ion kuprum 2 positif, dan ion kuprum tadi akan dinyahcas semula di katod. Jadi konsepnya perubahan berlaku di anod, bukan berlaku di katod. Sama kes, sama ada kita menggunakan kepekatan yang berbeza ataupun kita menggunakan jenis elektrod. Jadi perubahan pengaruh daripada dua faktor ini berlaku di anod. Jadi kesimpulan, hipotesis diterima. Jika elektrod karbon digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat, maka ion hidroksida dipilih untuk dinyahcas pada anod. Itu jika kita gunakan elektrod karbon. Jika elektrod kuprum digunakan semasa elektrolisis larutan kuprum 2 sulfat, maka ion kuprum terhasil pada anod. Okey, kita berhenti di sini dulu sebelum kita sambung nanti untuk aplikasi elektrolisis dalam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.